A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah akhwat fillah yang dimati Allah, insyaallah pada malam ini saya akan bercerita sedikit tentang saka ataupun gangguan jin saka dan bagaimana ianya boleh berlaku. Okey, dalam bahasa mudahnya, saka ini adalah gangguan jin keturunan. Okey. Yang mana contoh mudah dia macam ni. Suatu ketika dulu mungkin moyang kita mempunyai tanah yang banyak, kebun banyak dan sebagainya. Okay? Jadi untuk mengelakkan pencuri haiwan dan sebagainya, untuk merosakkan tanaman dan mencuri hasil kebun dan sebagainya. Jadi moyang kita tadi membuat kerjasama dengan bomoh, buat kerjasama dengan jin saka tadi melalui bomoh untuk menjaga keluarga, rumah dan hasil tanaman. Okey, dan kalau mengikut kepercayaan masyarakat kita dulu, bekerjasama dengan jin ini adalah sebagai pendapat Islam. Ini pendapat yang salah yang pernah berlaku pada zaman dahulu. Okey, kemudian apabila datuk kita sebelum dia meninggal, dia serahkan saka ini kepada datuk kita, okey, untuk dijaga, ataupun datuk kita akan menjadi tuan yang baru kepada saka tadi. Okey, kemudian selepas itu, apabila sebelum datuk kita meninggal dunia, datuk kita sempat dia serahkan kepada ayah kita. Tetapi sebelum ayah kita sempat serahkan saka kepada kita, tiba-tiba ayah kita meninggal. Dan pada ketika itulah saka itu akan memilih siapa anak-anak daripada kalangan ayah kita tadi yang senang untuk dikuasai, ataupun siapa yang roh dia paling lemah. Okey, saka ini kawan-kawan semua, mungkin dia ada banyak versi, banyak istilah dan sebagainya. Dan kadang-kadang ada pendapat yang menyatakan bahawa saka ini terdiri daripada dua, iaitu saka darat dan saka laut. Saka darat ni mungkin saka monyet, saka harimau, saka jin ifrit dan sebagainya. Ini cuma istilah saja, sekadar nama. Untuk saka laut pula terdiri daripada saka naga, saka ular, dan seperti mana yang saya maklumkan tadi, ini cuma istilah saja, nama yang biasa kita dengar dalam perubatan Islam yang melibatkan Nusantara ini, ataupun kita sebagai seorang Melayu. Okey, sebenarnya kalau secara pribadi saya, gangguan saka ini dia lebih kepada gangguan kehidupan seharian. Okay. Anda, kawan-kawan semua boleh tengok, biasanya keluarga yang mempunyai saka adalah keluarga yang mewarisi masalah yang tidak akan putus. Secara kesimpulannya, keluarga yang mempunyai saka ini adalah keluarga yang bermasalah. Okay, contohnya masalah dengan ahli keluarga, suka bergaduh, emosi tidak stabil, suka nak marah, suka nak mengamuk, bergaduh kelahi pula, bergaduh dengan jiran, dengan tempat kawan-kawan, tempat kerja dan sebagainya. Lepas tu kalau kita ada masalah, selesai masalah ini datang pula masalah lain, selesai masalah ini datang pula masalah lain, dia tidak akan putus. Kadang-kadang ada yang beranggapan bahawa merawat saka ini dia mudah. Sebenarnya dia akan mudah dengan izin Allah, tetapi secara adab dia, merawat saka ini dia akan mengambil masa yang sangat lama, sangat panjang, kerana dia melibatkan keturunan kita yang terdahulu, serta kita tidak tahu apa perjanjian yang ada di sebalik itu. Sebenarnya dalam masalah saka ni, memang saka tu akan memberi apa yang kita minta sebagai tuan yang baru. Tetapi kita kena ingat, ada permintaan daripada jin saka itu sendiri yang dia tidak mahu bagi tahu kepada kita. Dan biasanya yang kita, tidak semua, tetapi dalam kes-kes tertentu banyak juga berlaku. Biasanya ada ahli keluarga tu, kalau saka tu kata dia akan menghambakan diri kepada tuan dia, tetapi pada masa sama dia tidak akan bagi tahu, yang mana dia akan pilih salah seorang daripada waris itu sebagai tumbal ataupun perantaraan yang akan jadi mangsa. Dan biasanya mangsa ini mengalami masalah kejiwaan atau gila, ataupun istilah dia tak betul dan sebagainya. Biasa kita jumpa dengan keluarga-keluarga saka yang mengalami masalah seperti ini. Jadi ikhwah akhwat fillah dirahmati Allah, sebaik-baiknya apapun yang yang berlaku kalau yang berkaitan dengan masalah saka ini ataupun carawatan dia, yang paling bagus
adalah yang pertama sekali dekatkan diri kepada Allah. Okey, dekatkan diri kepada Allah dengan menunaikan segala perintah Allah seperti solat, mengaji, membaca Al-Quran. Kemudian salah satu faktor penting adalah menjaga akidah kita sebagai seorang Muslim. Okey, ingat yang nama syaitan ini dia akan menampakkan segala keburukan itu dalam bentuk Islam, dalam bentuk yang sangat baik. Jadi akhwat fillah ini pada Allah. Okey, InsyaAllah ada kesempatan kita akan sambung lagi ya dengan tajuk-tajuk yang lain. Jadi InsyaAllah pada malam ini kita akan buat seperti biasa, akan membuat variasi tempat ya. Mungkin lepas ni kita kawasan ini saya tak nak beritahu di mana. Cuma kalau tuan lihat, okay, ada di tempat-tempat yang agak sunyi. Di belakang saya tu, di hadapan saya ni memang hutan ya. Hutan, okay. Di kawasan Jalan Kidurung, okay. Dan ada 3-4 buah cerita juga saya yang pernah saya tulis berdasarkan Jalan Kidurung. Dan InsyaAllah kalau ada kesempatan nanti kita akan bercerita dengan tajuk-tajuk yang lain pula, okay. Semoga yang baik itu datang daripada Allah dan segala kelemahan itu datang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.